forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon analisis daripada Datuk Kamal Amir terhadap PRN yang bakal diadakan di Selangor nanti. Kita baca sikit jika mulai surat khabar terkini. Putrajaya, Pakatan Harapan Selangor menyasarkan untuk memenangi sekurang-kurangnya 50 kursi daripada 56 kursi Dewan Undangan DUN dalam pilihan raya negeri nanti. So, Pakatan Harapan dengan PHBN ni yakin memenangi 50 kursi DUN Selangor. Okey, mari kita dengar analisis daripada Datuk Kamal Amir dia. Nanti kita komen macam biasa. Bagaimana di Selangor, saudara? Malam dulu pun saya dah bagi pencerahan. Saya lihat bahawa di Selangor merupakan paling ramai pengundi kali ini. Iaitu 3.7 juta pengundi akan keluar mengundi di negeri Selangor dalam pilihan raya negeri akan datang. Dan 54% terdiri daripada warga bangsa Melayu. 54% ini bukanlah sebagai faktor untuk menentukan kemenangan kerana 31% pula adalah warga keturunan Cina dan 30% warga keturunan India. Selain daripada itu, saudara, yang berusia 18 hingga 29 tahun adalah 30%. Kalau 30% daripada 3.7 juta, artinya hampir 1 juta pengundi muda berada di negeri Selangor yang akan menentukan ke arah mana kepimpinan negeri akan dilakukan. Jangan lupa, saudara, pada PRU lalu, Perikatan Nasional dia menang di 6 kawasan. Iaitu Sabak Bernam, Sungai Besar, Tanjung Karang, Kapar, Hulu Selangor dan Kuala Langat. Itu Perikatan Nasional, saudara. Tapi Pakatan Harapan dia berjaya di 16 kursi. 16 kursi parlimen iaitu di Kuala Selangor, Selayang, Gombak, Ampang, Pandan, Hulu Langat, Bangi, Puchong, Subang, Petaling Jaya, Damansara, Sungai Buloh, Shah Alam, di Kelang, Kota Raja dan juga Sepang. Tapi takkanlah kita nak bergayut dengan Pakatan Harapan. UMNO kena ada kekuatan sendiri, saudara. Sebab pada pilihan dulu, saudara, Parti Keadilan saja, saudara, PKR. Ini PRU yang ke-14 dulu. Untuk Dewan Negeri. PKR dia dapat 28 kursi, saudara. Mereka menang 28 kursi. Sungai Tawar, Sabak, Permatang, Bukit Malawati, Ijuk, Jeram, di Rawang, Sungai Tua, Gombak Setia, Bukit Antarabangsa, Lembah Kelang, Kajang, Sungai Ramal, Sri Setia, Taman Medan, Bukit Lanjan, Paya Jaras, Kota Damansara, Kota Anggerik, Batu Tiga, Meru, Sementa, Selat Kelang, Pelabuhan Kelang, Sentosa, Sungai Kandis, Tanjung Sepat dan Sungai Pelik. 28 kursi, saudara. Itu Parti Keadilan. UMNO di mana? DAP pula dia dah ada 14 kursi, saudara. Sebab itu saya katakan untuk 14 kursi ni mereka sebab pengundinya ramai, pengundi bukan Melayu situ. DAP dia menang di Dusun Tua. Dulu kawasan ini kawasan kubu UMNO. Bagaimana kursi itu boleh tembus? Kalau kubu baru memanglah kita tahu dia Balakong, dia Sekincan, Seri Kembangan, Teratai, Subang Jaya, Bukit Gasing, Kampung Tungku, Bandar Utama, Bandar Kelang, Pandamaran, Kota Kemuning dan Banting. Ini sebanyak 14 kursi DAP dapat. Pilihan raya yang dulu, saudara. Cuma yang saya nampak dia Sungai Dusun Tua tu. Bagaimana Dusun Tua, kawasan kubu UMNO boleh kalah. Saudara, Amanah dia dapat 5 kursi, saudara. 5 kursi Amanah iaitu di Morib, di Seri Sedang, Pandan Indah, Hulu Kelang, Taman Templar. Saya tak ambil kisahlah, Amanah tu adalah parti yang bagi saya warganya calon-calonnya Melayu. Parti Pribumi cuma dapat 3 kursi, saudara, iaitu di Batang Kali, di Kuang dan Dengkil. Saudara, itu saja. Sebab itu saya katakan tak banyak. Tapi Barisan Nasional yang saya hairankan, kita cuma dapat 5 kursi saja. Sungai Tawar, Sungai Panjang, Sungai Burung, Hulu Bernam dan Semenyih. Apa jadi di sebelah selatan negeri Selangor? Dulu sebelah selatan negeri Selangor lah yang kukuh kuatnya, saudara. Saudara, saya tak nampak, saudara, untuk di Selangor dia nak katakan UMNO terciduk, saya tak nampak. Kerana sokongan daripada Pakatan Harapan, saya rasa, tapi kabarnya mungkin, besar kemungkinan, saya dapat kabar je lah, belum disah kali, katanya besar kemungkinan UMNO akan diberi sejumlah 12 kursi. Jadi sepatutnya bergeraklah dari sekarang.
Jangan tunggu. Yang kedua, nak tunggu siapa calonnya. Ini satu hal masalah lagi besar ni. Bagi kita kali ini, kita kena membina. Kita dah tenat. Suka tak suka, we are defeated. Saya suka bercakap betul terang supaya kita faham dan sedar diri. Sebab bila saja UMNO berada dalam kerajaan hari ini, kerajaan perpaduan ni, masih ramai tak sedar diri. Masih ramai merasakan seolah-olah masa UMNO ni macam dulu-dulu lagi. Tidak, saudara. Bukan begitu. Saya agak bersempati dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid. Lelah dia untuk melayan kendak-kendak ketua-ketua bahagian. Orang UMNO khususnya, ndak itu, ndak ini. Dia tak sedar. Bahawa dalam keadaan sekarang ini, suasana sudah berubah. UMNO bukan lagi dominan. Tapi, demandnya atau lagak setengah orang tu, seolah-olah kita ni dominan. Itu yang saya kata tak sedar diri. Saya agak kecewa melihat adanya kalau ada setengah ahli-ahli UMNO yang bersikap begitu. Soal ahli-ahli UMNO yang meninggalkan parti, terpulanglah. Saudara Mak Rojat, dia kata UMNO ni tak faham-faham ke sentimen rakyat sekarang. Kita faham, sepatutnya mereka bukan faham menyelami apa kehendak rakyat. Saya dah bercakap, macam contohnya di Terengganu, di Kelantan khususnya, kena tanya siapa yang mereka mahu sebagai calon. Tapi kalau pemimpin masih merasa aku, masa untuk keakuan sudah berakhir dalam politik. Sekarang ini masa untuk kekitaan. We is not me. Saudara Rian Junior dia kata Pakatan Harapan BN sapu bersih di Selangor. Tapi saya begini saja, saudara. Saya nak harapkan satu saja. Kita tidak hanya sekadar dengan slogan. Bukan hanya dengan keyakinan saja. Tapi kalau tak ada kerja keras, susah juga. Sebab itu kena bergerak, bekerja keras. Sebab sekarang ni, mulai besok, semua parti-parti, semua kerajaan negeri sudah pun dibubarkan secara rasminya. Dan masa bergeraklah. Semboyan sudah pun ditiupkan. Nafiri sudah berbunyi. Peperangan, gelanggang sudah dibuka. Warga UMNO mesti masuk ke tengah gelanggang, bukan lagi sebagai orang tepian ataupun orang picisan. Kita masuk sebagai wira macam mana dulu, saudara. Saudara Firdaus, dia kata kau ikut cakap Fadli Fahil. Eloklah, dikait Putih Gunung Ledang. Apa benda ni? Aduh, kadang-kadang, saudara, saya putri kampung, kenapa anda menuduh bahawa UMNO lemah kerana Zahid Hamidi? Saya cakap terus terang, saudara, mungkin anda tak faham, tak boleh dikatakan tiap-tiap malam saya bercakap, mungkin anda tak faham. Siapa nak ganti Zahid Hamidi yang berani menentang orang yang nak menghancurkan UMNO? Kalau putri tadi mengatakan bahawa UMNO terlemah kerana Zahid Hamidi, anda nak siapa? Kalau UMNO dipimpin orang macam Syamuddin dan sebagainya, saudara, dah lama dah UMNO lingkup. Dah lama dah UMNO ikut cakap Dr. Mahathir. Dah lama pun UMNO ini dibunuh. Sebab yang mahu membubarkan UMNO zaman waktu itu, Dr. Mahathir, dia mengaku bahawa saya mengaku bahawa saya minta agar Zahid Hamidi membubarkan UMNO supaya ahli-ahli UMNO menyertai parti PBM. Dan sekarang ni orang yang pertahankan parti, orang ini yang dikejar orang. Putih kampung. Setelah Putih UMNO dia kata UMNO tak suka Zahid join DAP. Bila masa pula UMNO join DAP, saudara? Argument, saudara, biar betul. Kita tak pernah pun mengikut join DAP. Yang kita nampak, apakah anda lupa bagaimana pimpinan PAS menjerit-jerit minta supaya ahli-ahli mereka menyokong calon-calon daripada DAP? Apakah anda lupa bagaimana orang PAS sanggup pakai baju DAP? Kita tidak. Jadi saudara, argument kena betul, saudara. Saudara Zok Zafar, dia kata Zahid tak mau turun sebab takut kes mahkamah. Tak ada. Mahkamah berjalan sepanjang dia jadi presiden pun berjalan terus, tak ada masalah. Jadi masalah di mana? Kes mahkamah tu di mana? Saya tahu kes mahkamah ini. Cuma saya tak mau mendahului sebab boleh berlaku contempt of court. Saudara Putih Kampung, 47 kes tu diada-adakan tentang Yayasan Akabudi. Saya cuma tak boleh komen selebihnya kerana saya akan terjebak dalam contempt of court. Ini tuduhan diada-adakan. Sebuah yayasan yang dia keluar duit dia sendiri. Bukan Yayasan Akabudi itu dapat daripada kerajaan, maka dia ambil untuk bayar road tax dia, untuk bayar duit kat kredit. Tidak. Ini perlu tahu, saudara. Jadi dalam bulan raya, bulan raya ni kita buat dosa kering buat apa? Saya bukan apa, saya nak bercakap terus terang, kadang-kadang nak mengingatkan. Tiba-tiba kita menyalahkan. Dan saya katakan, berkali-kali saya dah bagi tahu. Dosa Zahid Hamidi adalah pertama sekali
menghalang ahli-ahli parlimen daripada UMNO untuk menyertai selama 79 orang itu menyertai PPBM yang dipimpin oleh Dr. Mahathir dalam pilihan raya umum yang ke-14. Itu adalah dosa besar di mata Dr. Mahathir kerana Zaid Hamidi menghalang. Kalau dia tak halang, saya ingat mungkin hari ini dia daripada menteri dah agaknya. Itu cukup marah. Dan kedua, menghalang ahli-ahli UMNO semua diserapkan masuk dalam Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Itu dosa pertama. Dosa kedua, yang datang pukul ketiga, yang membuatkan mereka marah sangat dengan Zaid Hamidi, apabila selepas pilihan raya yang ke-15, Pakatan Harapan dapat 82 kursi, saudara. Takkan kita nak bersama dengan Perikatan Nasional yang ada cuma 73 kursi. Ini kena berpijak bumi nyata. Demokrasi, rakyat dah berkeputusan. Walaupun semua orang tak boleh tubuh kerajaan, tetapi kita menjadi sebagai the kingmaker, nak sokong siapa? Kalau ikut arus demokrasi, kenalah ikut dengan Pakatan Harapan. Jadi itulah yang dianggap dosa, maka sebab itu mereka sekarang ni menyerang Zaid Hamidi habis-habisan. Dan kesannya sekarang ni, bila terbentuknya kerajaan perpaduan, maka mulalah terdedah satu demi satu kepincangan yang berlaku. Waktu zaman pentadbiran Perikatan Nasional dan Dr. Mahathir. Yang kita tunggulah, saudara. Kita tak nak cakap soal apa yang berlaku di mahkamah. Kalau saudara tuduh Datuk Zaid Hamidi tunggu ke mahkamah, bagaimana yang ada sekarang ni? Presiden Perikatan Nasional juga sedang menghadapi 4, 5, 6 tuduhan, saudara. Bukan kalang-kalang. Ini keadaannya, saudara. Saya ingin menyantuni anda, tak ada masalah. Saya nak menjelaskan. Saudara Pok Lan. Saya tak mau tuduh begitu, Saudara Pok Lan. Jadi bagi saya, nak tuduh orang, biar mahkamah menentukan. Tetapi, nyatakan, biar berfakta. Saya cabar malam memberi pencerahan. Kenapa orang, kalau boleh, because Zaid Hamidi turun. Moment, apabila saja Zaid Hamidi keluar daripada UMNO, ataupun diturunkan daripada UMNO, maka gerakan untuk membawa 12 orang ahli-ahli parlimen daripada UMNO ini akan terjadi untuk menyertai Perikatan Nasional. Sekali lagi lah, kerajaan politik negara kita ni terumbang-ambing. Takkanlah pula sekali pilih sampai 3-4 Perdana Menteri yang disusun. Ini gambarannya, saudara. Sebab itu dia akan diserang habis-habisan. Mereka akan berserang habis-habisan. Saudara Faziman Man, dia kata, Zaid turun UMNO akan kuat. Kuat tang mana? Siapa yang memimpin UMNO? Kuat tang mana? Sebab bila dah turun tu nanti, maka keliling kelalang yang selama ini menanti masa nak ngap UMNO ni untuk dibawa dengan Perikatan Nasional. Dan yang paling penting sekali, waktu mereka mewujudkan Muafakat Nasional. Zaid Hamidi berusaha wujudkan Muafakat Nasional. Tapi keliling kelalang, mereka yang ada dalam itu, mereka itulah yang mewujudkan supaya perpecahan berterusan dalam Muafakat Nasional. Hingga akhirnya Majlis Tinggi membuat keputusan untuk kita akhirnya keluar daripada Muafakat Nasional. Kerana kita kata kita tak boleh terima PBM. Tapi yang ada dalam Muafakat Nasional waktu itu, buat surat mengundang PBM. Perkataan mengundang saja, bukan bersetuju terima. Okey tuan-tuan, komen saya ialah untuk Selangor ni insya-Allah lah. PHBN, Pakatan Kerajaan Perpaduan insya-Allah akan dapat terus memenangi di Selangor ni. Kerana rakyat Selangor ni semua dah berfikiran terbuka, tahu kita hidup di Selangor ni banyak peluang pekerjaan. So bila banyak peluang pekerjaan, kita berusaha lah. Bukan kita mengharapkan duit kerajaan saja. So bila kita berusaha, kita akan dapat membaiki keadaan ekonomi keluarga masing-masing. So bagi rakyat Selangor, saya berharap terutama yang penyokong Pakatan Harapan dan penyokong PN, nanti sama kita menyokong kerajaan perpaduan ni. Takkan kita nak kalih Selangor bagi jadi macam Kelantan, air pun tak ada, susah hidup kita semua nanti. Kita di Selangor kadang gangguan air sehari dua pun susah. Bayangkan di Kelantan, kebanyakan sana guna air boring atau air telaga. Dia terpaksa guna mesin untuk pump, guna air telaga. Sebab air daripada kerajaan memang tak ada lah kat Kelantan kebanyakan tempatnya. Okey. Kepada penyokong semua, mari terus menyokong kerajaan perpaduan PMN Anwar Ibrahim. Jumpa lagi. Assalamualaikum.